Assalamualaikum. Tajuk hari ini ialah penyelesaian masalah matematik. Okey, dalam matematik soalan tidak hanya melibatkan ayat matematik. Okey. Sebelum ni kita dah belajar apa itu ayat matematik. Ayat matematik ialah soalan yang terus ada nombor. Sebagai contoh, ayat matematik tambah. Okey. 2 tambah 2 sama dengan 4. Okey, ini kita panggil sebagai ayat matematik. Okey, dalam peperiksaan ataupun dalam matematik, tak semestinya sesuatu soalan tu kita jawab dalam bentuk, dia akan keluar dalam bentuk ayat matematik. Dia boleh jadi soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Okey, apa dia penyelesaian masalah? Penyelesaian masalah ialah cerita. Okey, cerita kepada sesuatu keadaan di mana kita kena selesaikan masalah matematik dalam cerita tersebut. Okey, ada beberapa formula ataupun ada beberapa step ataupun langkah yang kita boleh ambil untuk menyelesaikan masalah matematik. Okey, apakah contoh masalah matematik? Okey, mari kita tengok sini ya. Okey, tengok. Tengok nombor 2. Okey. Ada telur, tengok nombor 2 ya, fokus pada nombor 2. Okey, ada cerita. Okey, itu adalah contoh kepada masalah matematik. Cerita kepada masalah matematik. Okey, apakah langkah yang kita boleh ambil untuk menjawab soalan dalam bentuk penyelesaian masalah dalam bentuk cerita? Okey, yang pertama, langkah pertama yang kita boleh ambil ialah fahami cerita. Faham cerita. Alright. Yang kedua, setelah kita faham cerita, kenal pasti istilah. Kenal pasti istilah. Istilah yang digunakan. Okey. Apa contoh istilah? Jumlah. Perkataan jumlah ataupun beza ataupun baki. Okey, kenal pasti. Sebab istilah-istilah ini akan menentukan operasi. Operasi yang akan kita gunakan dalam penyelesaian masalah matematik. Okey. Yang ketiga, langkah yang ketiga, keluarkan ayat matematik. Okey, selepas kita faham cerita, kita kena pasti istilah. Kita keluarkan ayat matematik. Ayat matematik yang ni keluarkan dalam bentuk nombor. Okey, dan yang terakhir sekali, selesaikan masalah. Selesaikan atau kira. Kira dengan pelbagai kaedah. Okey, contohnya, contoh yang kaedah yang kita biasa guna ialah bentuk lazim. Apa dia bentuk lazim? Okey, yang macam ni. 2 tambah 2 sama dengan 4. Okey, ini adalah contoh bentuk lazim. Okey, ingat ada 4 langkah yang kita kena ambil, yang kita perlu buat bila berhadapan dengan soalan dalam bentuk penyelesaian masalah, soalan yang berbentuk cerita. Yang pertama, faham cerita. Yang kedua, kenal pasti istilah. Contohnya jumlah, beza, baki. Yang ketiga, keluarkan ayat matematik. Dan yang keempat, selesaikan atau kira dengan pelbagai kaedah. Sebagai contoh adalah
bentuk lazim. Okey, kita pergi kepada contoh. Saya bagi satu contoh penyelesaian masalah. Okey, tengok. Fokus kepada nombor 2 ya. Okey, soalan nombor 2. Okey, ada 300 biji telur grade A dan 210 biji telur grade C. Beza bilangan telur grade A dengan grade C ialah tempat kosong biji. Okey. Okey, apa yang kita faham dekat sini? Ada 2 jenis grade telur. Telur yang kita makan tu. Okey, ada 2. Satu grade A, satu grade C. Okey, grade A ni ada sebanyak 300 biji. Kemudian grade C pula ada 210 biji. Jadi beza bilangan, dia nak cari beza bilangan. Ingat, langkah yang kedua tadi apa dia? Kena pasti istilah. Okey, ini istilah yang digunakan, beza. Okey, kena ingat dalam kepala, bila mana istilah yang digunakan adalah beza, maka operasi yang diperlukan ialah operasi tolak. Okay, ingat istilah beza ataupun baki. Okay, bila melibatkan dua istilah ni, maksudnya operasi yang terdapat dalam soalan tersebut adalah tolak. Okay, ingat. Okay, jadi dalam situasi ni, bila dia kata beza, maksudnya kita kena tolak. Okay, apa yang kita tolak? Dia nak beza bilangan telur grade A, beza grade A dengan grade C. Okay, tolak. So, ingat, setiap kali tolak, nombor besar kena duduk depan, nombor kecil kena duduk belakang. Okay, yang langkah yang ketiga, keluarkan ayat matematik. Apa dia ayat matematik dia? 300 tolak. Sebab beza tolak 210. Okey, nampak? Ini adalah ayat matematik kita. Okey, langkah seterusnya ialah langkah yang keempat, selesaikan ataupun kira. Okey, boleh buat dalam bentuk lazim. Untuk lazim, tolak. Okey. Kosong, tolak 1. Tak cukup. Pinjam sebelah. Sini jadi 10. 10 tolak 1, 9. 2 tolak 2, kosong. Tak tulis pun tak apa. Jadi beza. Okey, jawapan kepada masalah ni, beza bilangan telur grade A dengan grade C ialah, berapa jawapan dia? 90. Okey. Selesai masalah yang pertama. Okey, ini adalah contoh penyelesaian masalah bagi operasi tolak. Ingat, istilah kepada operasi tolak ialah beza. Beza ataupun baki. Okey, seterusnya. Kita tengok masalah yang kedua, nombor 3. Fokus pada nombor 3. Okey, Abang Hadi, langkah yang pertama ingat. Fahami soalan. Abang Hadi jual 342 ketul ayam percik. Dia juga jual 269 ketul ayam goreng. Jumlah ayam ialah berapa ketul? Okey, dia nak jumlah pula. Okey, istilah yang digunakan sekarang ni adalah jumlah. Tadi kita tengok beza, betul? Sekarang ni kita tengok jumlah. Okey, ingat. Kalau menggunakan istilah jumlah, bermaksud operasinya ialah tambah. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita fahami cerita. Abang Hadi dia dah jual 342 ayam. Lepas tu ayam percik. Selain daripada ayam percik, dia juga ada jual ayam goreng. Berapa jumlahnya? 269. Jadi bila menggunakan istilah jumlah, maka operasi kita adalah tambah. Nak tambah apa? Nak tambah 2 nombor tersebut. Okey, langkah yang kedua, keluarkan ayat matematik. Apa ayat matematik kita? 342. Okey, istilahnya tadi adalah jumlah. Okey, operasinya adalah jumlah. Tambah 269.
Okey, sama dengan okey. Ini ayat matematik. Okey, bila dah dapat ayat matematik, langkah seterusnya ialah selesaikan dalam bentuk lazim. Okey. Okey, tambah seperti biasa. 9 tambah 2, 11. 11 jangan letak sini. Kena bawa naik atas. 6 tambah 4, 10. Jangan lupa 1 ni. Tambah 1 jadi 11. Letak juga di atas. Okey. 3 tambah 2, 5. Tambah dengan 1 kecil ni, 6. Okey, ini jawapannya. Jadi, jawapan kepada masalah kita ialah jumlah ayam yang terjual adalah 611. Okey. Selesai? Okey, ini adalah contoh bagi penyelesaian masalah operasi tambah. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan contoh penyelesaian masalah bagi operasi darab. Okey, darab. Okey, kita tengok masalahnya. Okey, fokus. Arif membeli 4 paket biskut. Setiap paket ada 8 keping biskut. Kira jumlah biskut. Okey. Yang pertama, langkah pertama kita kena faham kepada masalah. Okey. Selepas itu langkah yang kedua, kenal pasti istilah yang digunakan. Okey, apakah istilah yang digunakan? Jumlah. Tengok kat sini, jumlah. Okey, tadi kita dah faham kalau istilahnya jumlah, maka operasinya tambah. Okey? Tambah. Okey. Jadi maksudnya kita keluarkan ayat matematik dia. 4 paket biskut. Setiap paket ada 8 keping. Okey. Ni. Ada 4 paket biskut. Dalam ni ada 8. Okey, ingat lagi apa dia? Ianya melibatkan penambahan berturut-turut. Okey, bila melibatkan penambahan berturut-turut, maksudnya 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, ianya dikenali sebagai operasi darab. Okey, ingat So, kalau istilahnya ialah jumlah, sama ada dia menggunakan operasi tambah ataupun operasi darab. Okey, macam mana kita nak bezakan operasi tambah dan darab? Okey, kalau tadi operasi tambahnya cuma tambah sekali. Tengok ni. Okey, tambah sekali. Tapi bila jumlah melibatkan operasi darab, dia adalah tambah yang berulang-ulang kali. Okey, 8 diulang sebanyak 4 kali. Okey. Okey. Dah kenal pasti istilah. Sekarang keluarkan ayat matematik. Okey, apakah ayat matematik kita? Tengok nombor 4, 8. 4, 8. Jadi ayat matematik kita 4. Operasinya ialah darab. Okey, 8. Okey, siap. Ini adalah operasi darab. Ini adalah ayat matematik. Okey. Okey, so boleh seterusnya selesaikan ataupun kira. Sama ada kita nak buat dalam bentuk lazim. Kalau bentuk lazim kena hafal sifir lah. Okey. Kalau tak hafal sifir lagi, boleh buat dengan cara tambah berulang. Okey, macam mana tambah berulang? Boleh lukis gambar. 1 paket biskut. Ada 8 biskut. Okey, lukis 8 biskut. Okey, paket yang kedua. Leceh kan, kena lukis. Ni baru sikit. So, kalau nak cepat, kena hafal sifir. Okey, siap. Ada 4 bungkus biskut, 4 paket biskut, dalamnya ada 8. So, boleh kira. 8
Tambah 8 lagi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi jawapannya 4 darab 8 sama dengan 32. Okey. Okey, ini adalah contoh kepada penyelesaian operasi darab. Okey, seterusnya. Contoh penyelesaian masalah dalam operasi darab pula. Okay, kita baca cerita. Umar ada 12 ekor ikan. Dia masukkan 4 ekor ikan ke dalam setiap balang. Berapakah balang semuanya? Okey, cerita Mula-mula kena faham cerita. Okey, yang selepas itu, kenal pasti istilah. Ada istilah ke dalam ni? Tak ada kan? Dia tak ada guna jumlah, tak ada baki, tak ada apa lagi, beza, tak ada. Tetapi kita boleh faham daripada cerita ni. Kalau dia tak guna istilah pun kita boleh faham. Omar dia ada 12 ekor ikan. Kemudian dia nak masukkan ikan tu ke dalam balang. Okey. Setiap balang ni kena ada 4 ekor. Okey. Daripada 12 ni, dia nak setiap balang tu ada 4 ekor. Okey, berapakah balang semuanya? Dia nak tahu berapa jumlah balang. Okey, ingat lagi. Operasi apa yang melibatkan proses penolakan berturut-turut? Okey, iaitu operasi bahagi. Okey, kita tengok. Sebab daripada 12 ekor ni kita nak kena tolak 4, tolak 4, tolak 4 sampailah habis ikan. Kita nak tahu berapa balang. Kita kena tolak banyak kali kan? Okey, tolak banyak kali tu kena pasti sebagai bahagi. Okey, tadi kalau tambah berturut-turut itu adalah darab. Kalau tolak berturut-turut pula itu adalah bahagi. Okey. Sekarang keluarkan ayat matematik. Tengok nombor 12. Pastikan kalau bahagi, nombor besar kena duduk depan. Okey, 12 bahagi 4. Okey, sama dengan berapa? Okey, ini pun sama. Boleh buat dalam bentuk lazim. Bentuk lazim untuk bahagi macam mana? Kalau tambah tolak darab, bentuk lazimnya macam ni. Kalau bahagi, dia ada bumbung. Macam tu. Nombor pembahagi ni, nombor yang nak dibahagi dia kena duduk dalam rumah. Okey, nak dibahagi dengan berapa? Pembahagi kita letak kat luar. Okey. Okey, 12 bahagi 4. Nak cepat kena hafal sifir juga. Okey, darab berapa dapat 12. Kalau tak hafal sifir, kena lukis. Okey, macam mana nak lukis? Lukislah ikan, 12 ekor ikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ada 12 ikan. 12 ekor ikan ni kita nak bahagikan 4. Satu balang, apa tadi 4 ni? Satu balang ada 4 ekor ikan. Okey, gunakan kaedah kumpul 4. 1, 2, 3, 4 ekor ikan, satu balang. Okey. Ada baki lagi ikan, kira lagi 4. 1, 2, 3, 4. Satu balang. Ada lagi ikan? Okey, boleh lagi. 1, 2, 3, 4. Satu lagi balang. So, ada berapa balang? 3. Okey, cara tulis dekat bentuk lazim ni, 12 bahagi 4, jawapan dia kena duduk atas. Okey. Okey, 3. Maksudnya kat sini, 3 darab 4 sama dengan 12. Okey. Jadi, jawapannya adalah 3. Ataupun kalau tak mahir lagi bentuk lazim, terus je buat lukisan ataupun menggunakan konsep tolak berturut-turut. 12 tolak 4. 12 tolak 4.
8. Okey. Satu balang. Ni baru satu balang. Balang yang pertama. Okey, ada baki lagi. Tolak lagi 4 ikan. 4. Okey. Ni balang yang kedua. Okey, ada lagi. Okey, tolak lagi 4 ekor ikan. Masuk lagi balang. Okey, balang yang ketiga. Jadi ada 3 balang. Betul? Okey, macam tu. Okey, ingat bila melibatkan penyelesaian masalah, kena faham cerita. Disuruh buat apa. Lepas tu keluarkan ayat matematik. Kemudian barulah kira. Nak kira tu gunalah apa-apa pun kaedah. Bentuk lazim boleh. Nak lukis boleh. Macam ni pun boleh. Okey. Okey, itu sahaja untuk tajuk penyelesaian masalah matematik.